Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel Meremang. Apa khabar semua? Terima kasih kerana masih menyokong channel ini. Sebenarnya tujuan Ati membuat YouTube channel ini adalah kerana Ati sangat meminati dunia mistik dan Ati sendiri secara peribadi banyak pengalaman-pengalaman seram. Tapi Ati lebih suka menceritakan kisah-kisah dan pengalaman orang lain sebagai perkongsian kita bersama. Menurut Ati, ini adalah sesuatu yang Ati suka dan Ati dapat lakukan secara santai. Mungkin siapa tahu, dari cerita-cerita yang Ati sampaikan, ada juga pengajaran yang boleh kita dapatkan dari kisah-kisah itu. Baiklah, tanpa membuang masa, seperti yang Ati janjikan di posting yang lepas, kali ini Ati akan menceritakan tentang satu lagi hotel yang berhantu di Genting Highland, iaitu Amber Court. Amber Court ini terletak tidak jauh dari First World Hotel. Dikatakan apartmen ini adalah setinggi 23 tingkat. Ia juga adalah dua bangunan berkembar di pinggir Genting Highland. Amber Court dikatakan berhantu kerana ia juga adalah salah satu lokasi kejadian bunuh diri bagi mereka yang kalah judi di kasino Genting Highland. Amber Court juga dikatakan ada menyimpan bilik misteri. Kononnya bilik itu adalah untuk tujuan pemujaan dan tempat menyimpan jin-jin yang menjaga kawasan Genting Highland dan juga kasino. Sejauh mana kebenarannya, tiada siapa yang dapat memastikan. Selalunya pengunjung yang datang ke Genting Highland tanpa menempah bilik secara online pasti sukar untuk mendapatkan bilik di Hotel Genting Highland kerana semua bilik-bilik di Genting Highland sudah dipenuhi, lebih-lebih lagi jika mereka datang pada musim-musim cuti. Dari sinilah mereka akan mendapat tawaran oleh orang-orang tertentu untuk menginap di Hotel Amber Court dengan harga yang sangat berpatutan. Oleh kerana mereka tiada pilihan, mereka akan bersetuju dan terpaksa bermalam di Amber Court. Siapa saja yang menginap di hotel ini pasti akan pulang dengan pengalaman-pengalaman seram sepanjang bermalam di situ. Gangguan-gangguan itu adalah seperti TV terpadam dan terbuka sendiri, kedengaran orang bertukang di malam hari, dan terdengar suara perempuan mengilai. Kadang-kadang suara budak kecil menangis atau ketawa. Ada juga yang terdengar nama mereka dipanggil. Ramai juga yang diganggu dengan bunyi tapak kaki di ruang tamu. Ada juga yang mendengar ketukan di pintu dan sangat ramai yang mengatakan mereka merasa diperhatikan oleh sesuatu. Kisah seram benar kali ini diceritakan oleh Dura Abdul Rahman di Facebooknya. Dura dan adik-beradiknya serta sepupunya kesemuanya 5 orang gadis bercadang untuk bercuti di Genting Highland. Mereka ingin bermain-main di amusement park di situ dan kemudian bermalam di Amber Court. Mereka telah menempah bilik di Amber Court melalui website. Setelah penat dengan aktiviti di siang hari, kira-kira jam 5 petang, mereka pun memandu menuju ke Amber Court. Sampai saja di sana, mereka semua seperti tidak percaya bahawa mereka akan bermalam di hotel seperti itu. Mereka tidak menyangka keadaan hotel itu sangat menyeramkan. Ada lumut-lumut merah di dinding-dinding Amber Court dan keadaan begitu sepi dan suram, seolah-olah mereka berada di lokasi horror movie. Pada mulanya mereka bercadang untuk membatalkan saja niat mereka bermalam di situ. Mereka pun ingin berpatah balik ke Genting Highland. Tetapi separuh jalan tiba-tiba cuaca berubah menjadi gerimis dan berkabus tebal.
Sangat berbahaya jika mereka meneruskan perjalanan kerana takut-takut kereta mereka akan terjatuh ke dalam jurang di situ. Akhirnya dengan berat hati, mereka terpaksa berpatah balik ke Amber Court. Dipendekkan cerita, mereka pun diberi kunci oleh resepsionis dan mereka pun naik ke bilik. Sampai saja di bilik, mereka pun meletakkan barang-barang dan mula explore keadaan bilik tersebut. Bilik hotel itu memang besar dan kemas. Setelah makan malam, mereka pun bersiap untuk solat. Kemudian mereka pun berehat. Suhu pada malam itu sangat dingin. Langsir berdekatan sliding door balcony yang sememangnya terbuka memberi mereka pemandangan di blok sebelah. Bulan sangat cerah pada malam itu. Dura seperti terpanggil untuk menjenguk keluar balcony. Dura pun dapat melihat blok hadapan yang agak meriah. Ada beberapa unit yang diterangi lampu dan terdengar suara penghuni berbual-bual dengan kuat. Tiba-tiba, Dura sangat tertarik dengan satu unit di blok hadapan, betul-betul menghadap dengan unit Dura. Di situ kelihatan sangat meriah sebab ada sekumpulan orang yang melepak dan riuh rendah di balkoni unit itu. Mereka seolah-olah membelakangkan Dura ketika itu. Terdengar tawa hilai mereka memang sangat kuat hingga terdengar dari unit Dura. Tidak ada apa-apa yang pelik ketika itu. Dura pun masuk semula ke dalam dan menutup pintu balkoni. Tapi dia membiarkan langsir di balkoni terbuka. Yang lain semua sudah mula masuk untuk tidur. Tinggal Dura dan sepupunya saja yang berada di ruang tamu. Mereka pun menonton TV. Bila mata sudah mula mengantuk, Dura pun bangun untuk masuk ke bilik. Sebelum itu, dia ke arah balkoni untuk menutup langsir. Entah kenapa, sekali lagi dia terpanggil untuk keluar melihat ke arah balkoni tersebut. Tiba-tiba, matanya terpandang ke arah sekumpulan orang-orang yang tadinya sedang riuh rendah di hadapan balkoninya. Tapi kali ini, ketika Dura melihat ke arah mereka, keadaan tiba-tiba menjadi sepi. Dan serentak, kesemua orang yang berkumpul di situ memusingkan kepala mereka ke arah Dura dan merenung Dura dengan renungan yang sangat menyeramkan. Ketika itu juga, segala lampu-lampu yang tadinya terang benderang di bilik itu menjadi gelap gelita. Dura menjelaskan bahawa orang-orang itu memang berbentuk manusia, tetapi muka mereka tidak begitu jelas dan keadaan di unit itu tiba-tiba berkabus dan bilik itu seolah-olah menjadi kosong dan tidak berpenghuni. Dura tiba-tiba menggigil ketakutan. Menurutnya, apa yang terjadi tidak masuk akal. Dia pun cepat-cepat masuk ke dalam bilik untuk tidur. Pada malam itu, Dura tidak dapat tidur. Kedengaran di ruang tamu dan dapur seperti ada orang yang menyirit-nyirit kerusi dan ada yang bergerak-gerak. Padahal lampu ruang tamu masih menyala sepanjang malam. Dura cuba membaca ayat-ayat suci hingga dia tertidur. Keesokannya, Dura pun menceritakan pada yang lain. Rupa-rupanya adik Dura juga mengalami gangguan. Ketika dia sedang mandi, dia terasa seperti ada yang memerhatikannya. Kemudian dia tiba-tiba rasa ada yang menyentuh tubuhnya. Pada mulanya dia tidak mahu berfikir apa-apa, tetapi setelah itu dia benar-benar merasa seperti ada yang memeluknya. Adik Dura hampir-hampir menjerit, tapi dia tidak mahu menakutkan yang lain. Dia hanya mampu membaca doa-doa dalam hatinya. Tidak lama kemudian, benda itu seolah-olah melepaskannya. Dia dengan segera terus keluar dari bilik mandi dan terus masuk tidur. Yang lain juga sebenarnya mendengar bunyi tapak kaki dan kerusi seperti digerakkan di ruang tamu. Cuma mereka terpaksa pura-pura tidur dan berdiam diri.
Begitulah pengalaman seram benar yang terjadi kepada Dura dan adiknya juga sepupu-sepupunya. Bagaimana? Anda percaya? Sebelum Ati akhiri, Ati ingin doakan agar kita semua sentiasa dilindungi dari segala kejahatan yang datangnya daripada manusia, jin maupun syaitan. Ingatlah, apapun yang terjadi, kita harus yakin bahawa Allah lebih berkuasa di atas segalanya. Sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.